Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jangan ada tolak ansur dengan budaya samsing, buli dan gangsterisme dalam pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ia perlu ditolak sepenuhnya. Tolerant terhadap bullying, it cannot happen if the culture reject that. It creates a tradition and culture because it is generally accepted, and this is sickening thing yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu saya beritahu kepada Menteri Pendidikan, jangan tolak ansur. Kita dah bagi amaran, bagi nasihat, jangan tolak ansur sama sekali kerana ia tidak berlaku secara terpisah. Ia berlaku kerana budayanya yang kita pertahankan. So saya nak mengulangi itu. Beliau dalam program Temu Anwar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia turut menekankan kepentingan membina generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi kepintaran dan kemahiran tetapi juga memiliki akhlak dan nilai yang luhur. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata, negara tidak boleh meremehkan aspek persiapan menghadapi apa juga bentuk serangan. Aspek itu antaranya latihan, kecekalan, keterampilan, kepintaran, pemikiran strategik dan kelengkapan yang baik. Mengambil contoh beberapa kejadian tidak baik melibatkan mahasiswa, beliau berkata ia satu cabaran buat kepimpinan Institut Pengajian Tinggi untuk memastikan pelajar yang mengikuti program yang memupuk nilai baik. Dan ini ada kaitannya dengan soal disiplin dan nilai. Sebab itu kalau soal disiplin di universiti lain itu penting, dia maha penting di universiti ini. Dia kelompok kecil. Dia bukan mewakili keseluruhan mahasiswa. Tapi budaya itu mengizinkan. Dan ini budaya samsing, bully, gangsterism dalam sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, Mahat Tahfiz, sekolah agama. Ini menyebutkan tu aliran kegilaan ini kerana kita bicara soal ilmu dan rituals, tidak akhlak dan nilai. PMKS dan PKS perlu bersedia dan rebut peluang kemudahan pinjaman dan jaminan pinjaman perniagaan yang diumum menerusi Belanjawan 2025. Peruntukan khusus RM40 bilion itu membuka ruang lebih besar buat pengusaha tempatan, terutama untuk melakukan transformasi operasi dengan tambah baik teknologi automasi serta pendigitalan. Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia, Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan mereka berdaya saing dan dapat memenuhi permintaan terutama pasaran luar. Pada masa sama melonjakkan jenama tempatan. Dari segi mesin-mesin yang canggih, daripada dititik beratkan untuk peluang makanan. Contoh dia daripada labeling, packaging, design, itu yang otomasi yang dia perlu buat untuk menambah baik lagi produk itu sendiri. Kalau packing plastik biasa je nampak tak menarik. Nah, jadi dia kena ada design yang menarik, packing yang menarik untuk kita pergi jauh. Mungkin daripada sekarang yang terkini ada rethought teknologi. Maknanya kita terus ready to eat, ready makan kan. Itu yang peluang otomasi yang terbaik buat masa sekini. Di Negeri Sembilan, seorang lelaki dengan 35 rekod jenayah dan dadah ditahan polis selepas dipercayai terbabit 3 kes pecah rumah dan curi sekitar Seremban. Penahanan dibuat di kawasan letak kereta sebuah pasaraya di Bahau.
Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Superintendent Hu Chang-Hu, lelaki berusia 38 tahun itu ditahan susulan laporan dibuat seorang wanita berhubung rumahnya dipecah masuk pada 21 Oktober lepas. Siasatan mendapati lelaki itu memanjat tembok pagar dan masuk ke rumah mangsa dengan cara membuka skru pada bahagian tingkap dapur kira-kira 5.30 minit pagi. Beberapa barang peribadi mangsa turut hilang dan kerugian dianggarkan berjumlah RM2,500. Lelaki terbabit mengaku melakukan pecah rumah dan curi seorang diri. Modus operandi adalah memasuki mana-mana rumah yang tidak berpenghuni atau ditinggalkan sementara waktu dengan masa untuk melakukan kegiatan tersebut sekitar 3 hingga 6 pagi. Selain ada rekod lampau, dia juga termasuk orang dikehendaki bagi kes di bawah Seksyen 15/4 Akta Pencegahan Jenayah 1959. 15 penghuni hilang tempat tinggal selepas 2 rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Semerah Padi di Kuching tengah malam tadi. JBPM menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.12 tengah malam. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya dan Padungan telah digerakkan ke lokasi. Sebuah rumah 2 tingkat dan sebuah rumah setingkat telah musnah sepenuhnya. Bagaimanapun, kesemua penghuni berjaya menyelamatkan diri. Operasi pemadaman tamat pukul 2.26 pagi dan punca kebakaran dalam siasatan. Di Pulau Pinang, 11 motosikal musnah dalam kebakaran sebuah garaj di lengkuk Kampung Jawa 2 dekat Bayan Lepas. Dalam kejadian sekitar 6.50 pagi itu, sebuah lori yang diletakkan berhampiran garaj berkenaan turut terbakar. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi JBPM Negeri, jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bayan Baru digerakkan ke lokasi sebaik menerima laporan berhubung kejadian. Api dipadamkan sepenuhnya pada 7.30 pagi. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih disiasat. Persediaan musim tengkujuh, 108 penduduk di Pulau Pemanggil, Pulau Aur serta Pulau Tinggi, Mersing Johor menerima bantuan barangan makanan dan keperluan asas. Bantuan disampaikan menerusi program bantuan tengkujuh susu pulau 2024. Program itu kerjasama antara Maritim Malaysia dengan Yayasan Food Bank Malaysia. Pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Suhaizan Sadim berkata, pihaknya menyediakan 2 kapal peronda, 2 bot perkasa untuk membawa bantuan kepada penerima terdiri daripada nelayan dan penduduk di pulau. Pihaknya turut beri taklimat kesedaran keselamatan di laut kepada penghuni pulau sebagai langkah pencegahan kemalangan dan kecemasan. Program itu platform penting bagi mengukuhkan solidariti dan kebersamaan dengan komuniti maritim. Usaha itu diharap mampu menjadi pencetus kerjasama strategik untuk melindungi serta mensejahterakan mereka. Pengakap Malaysia Negeri Kedah menerima kunjungan hormat 112 pemimpin dan anak pramuka dari Medan, Indonesia. Kunjungan hormat itu susulan perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara 3 rumpun yang dimeterai antara pengakap dari Malaysia, Indonesia dan Thailand di Medan pada Ogos lalu. Ketibaan delegasi Pramuka Medan diketuai Sekretariat Disti Nuarido di Bukit Kayu Hitam disambut oleh Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Kedah Zulkifli Sharif dan Unit Hal Ehwal Antarabangsa Normah Muhammad Yusof. Pengerusi Majlis Pengakap Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, kunjung hormat itu bertujuan merapatkan hubungan persaudaraan pengakap sedunia dengan negara-negara jiran. Ogos lalu, seramai 47 delegasi pengakap Kedah menyertai Perhimpunan Internasional 3 negara yang diadakan di Medan, Indonesia yang mengumpulkan lebih 150 pemimpin dan ahli pengakap dari 3 negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Thailand. Perkembangan luar negara, serangan terbaru rejim Zionis di Bandar Tulkam, Tebing Barat meragut nyawa 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak.
Agensi Berita Rasmi Palestin Wafa berkata sejumlah besar kenderaan Israel termasuk jentolak berat turut dilihat memasuki bandar itu menuju ke kamp pelarian Nur Shams. Serangan kejam turut menyebabkan sebuah klinik perubatan yang dikendalikan oleh UNRWA musnah semasa serbuan di kamp berkenaan. Krisis kelaparan dijangka semakin buruk di 16 titik panas di seluruh dunia, di mana konflik telah menyebabkan jutaan penduduk berisiko kebuluran. Laporan Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO dan Program Makanan Sedunia WFP menyatakan bahawa tiada keterjaminan makanan yang teruk telah mengancam 22 negara, termasuk Nigeria, Syria, Sudan dan Palestin. Perkembangan banjir di Sepanyol, banjir kilat besar beserta lumpur telah korbankan sekurang-kurangnya 158 penduduk di negara itu. Jumlah korban teramai direkodkan di Valencia, kawasan paling terjejas dengan lebih 100 korban. Bagaimanapun, angka tepat mangsa terlibat bencana itu tidak dapat dipastikan ketika ini. Menteri Dasar Wilayah dan Demokratik Angel Victor Torres masih ramai yang dipercayai hilang dan belum ditemukan. Kejohanan Silat Terbuka Kebangsaan dan Jemputan Antarabangsa 2024, hampir 2,000 peserta termasuk pesilat dari negara ASEAN berentap dalam saingan yang menawarkan wang hadiah keseluruhan bernilai RM56,000. Kejohanan dianjurkan oleh Pertubuhan Silat Pusaka Gayung Malaysia dan Pusaka Negeri Kedah di Stadium Sultan Abdul Halim Al-Usta dari 31 Oktober hingga 4 November. Penang Pusaka Kedah Datuk Zuraidi Rahim berkata ia diadakan bertujuan menghidupkan kembali penganjuran silat dengan skala yang lebih besar dan berprestij. Kita lebihkan di negeri Kedah. Sebab itu kita bawa banyak pertubuhan silat-silat ni daripada Kedah ni supaya mengambil tempat dalam kejuaraan kali ini untuk kita bagi ruang kepada mereka supaya mereka ni boleh kita bentuk dan kita gila. Kita nak build up anak-anak kecil ni supaya mereka menjadi pelapis. Ada yang berusia umur 17 sampai 19 ni, inilah antara elemen anak-anak ataupun remaja ni yang akan boleh menyertai SUKMA. Menurutnya, kejohanan ini dijadikan platform terbaik untuk bakat tempatan beradu kemahiran dengan pesilat antarabangsa dari Indonesia dan Thailand. Dr. Zuraidi menekankan bahawa kejohanan ini juga merupakan medan persiapan atlet untuk Sukan Malaysia SUKMA 2026 selain membentuk pasukan pelapis yang berkualiti tinggi. Sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.